So, hai kawan-kawan. Hari ini saya nak ajar cara untuk register, cara untuk buat schedule attendance, okay, kat Fingertech TCMS V3. So, saya sekarang tunjuk cara macam mana add clocking schedule. So, you pergi sini, clocking schedule, pergi add clocking schedule sini, okay. Biasa you boleh name it lah. Biasa kita pilih weekly ya. Untuk waktu kerja yang standard macam pukul 9 sampai pukul 5. Okey, kita panggil office hour. Office hour. Description, kalau you tak nak pun boleh biar saja. Tekan OK. So, tunggu dia keluarkan jadual ini. So, biasa you tekan sini dia terdapat edit. Kalau you nak edit, you turun ke bawah sini, tekan edit. So, you boleh buat edit kat sini. Okay. So, kat sini saya nak terangkan, ini adalah waktu kerja, masuk, waktu makan, waktu rehat kat sini, break dengan resume, pergi makan, balik makan. So, ini untuk waktu balik kerja. Okay. Ini untuk OT. Jika ada lah. Untuk macam waktu balik kerja, punya time, kalau makan, OT start, OT habis. Okay, nanti sekarang explain kat sini. So, example saya set waktu kerja pukul 9 sampai pukul 6. So, waktu rehat saya boleh tetap macam pukul 1. Okay. Lepas tu, balik rehat pukul 2. Okay. So, ini kalau you nak sama, boleh replicate, tekan ini copy. So, tak payah type. Kalau biasa kita type kan. So, kalau you atas adalah sama, ulangi, hanya tekan ini copy. Copy, copy, copy. Sampai Jumaat. Kalau macam biasa Jumaat ada waktu solat kan. Waktu solat, you boleh ubah. Pukul 12. Mungkin waktu solat 12.45 biasa keluar. Balik pukul 2.30. Okey. Waktu solat. Jika Saturday, waktu rehat, kalau tak ada rehat terus balik pukul 1. So, yang bagi office yang tak ada waktu kerja pada hari Sabtu kan, you boleh pilih off day. Okey. Ataupun rest day lah. Okey. So, biasa pilih work day. So, manakala untuk macam Sunday, dia rest day lah. Rest day tapi ada tak masa. Kalau Sunday dia ada datang balik kerja, you boleh tetap waktu yang kat sini. So, dia boleh kira sebagai OT. Okay. So, ini part untuk setkan waktu kerja. So, yang ini adalah untuk round ke nearest minute. So, semua boleh set kat sini. Rounding up, down atau mid pun boleh. So, ini dua saya explain. So, saya ada buat satu notepad kat sini. Sorry, okay. Okay, so kalau you baca kat sini kan, kita panggil round to nearest minute. Example kan, kalau you letak 15 minit, so tak kira dia round up kan. So, maksudnya, example, saya letak 15 minit, saya pilih round up, down atau mid. Okay, saya pilih up. So, you punya staff datang pukul 9 ke 9.01, 9.02, 03 atau 06. Okay, dia akan record kat attendance. Masa dia 9.15 dia sampai. Kalau you round down, kalau you ini pilih down, so ini akan terjadi. Dia akan adjust ke pukul 9.
dia akan pergi atas lah, yang paling dekat waktu masuk. Kalau saya round ke midpoint, midpoint adalah kat tengah-tengah. Tengah-tengah. Dia ambil midpoint 15 minit. So, biasa dia akan record 9.07 lah. Kalau you set 9.30 waktu masuk kan, kalau you mid, dia akan anggap 9.15. Kalau ini, you letak 30 minit. Okay. Yang ini grace period kan, you boleh letak 10 minit ataupun 20 minit. Jika you tak ada pilih ini kan. Okay, ini biar kosong. Grace period ini kalau biasa datang lewat pukul 9. Okay. Grace minute 20 minit kan. So, jika staff datang check in, kita panggil check in lah. Check in 9.15 AM. Dia masih kira tepat masa. Masih okey lah kita panggil. Kalau dia check in 19, dia masih okey lagi. Tak ada lewat. Kalau check in 9.21, dia akan lewat 1 minit. So, ini unsur fungsi dia lah sebagai grace minute. Okey. Yang penting dia jangan lewat dari 20 minit. Kalau you tak ada, biar kosong. So, ini flexible break time in minute. You boleh letak macam ini kan, 60 minit. Ataupun 30 minit. Sampai saya set 30 minit. So, dia waktu lunch, kalau kita tengok sini kan, 1 sampai 2. 1 sampai 2. Kita letak yang inilah. Okey. 2 PM. Saya experiment kat sini. Okey. So, kalau you set 30 minit, fleksibel. So, dalam waktu ini, dia boleh maksimum rest break time lah. 30 minit saja. So, macam mana cakap? Tak kira pukul berapa, dia dalam pukul 1 hingga 2 punya time, dia 30 minit boleh makan. So, saya buat satu senario. If dia keluar 1.15 PM. So, dia kena balik 1.45. Dia masih okey lagi. So, kalau dia keluar 1.10, dia balik 1.40. Masih okey lagi. Okey lagi. Jika dia pukul 1.40 PM. Okey. So, dia balik 2.10. Ini tak okey. Ini akan panggil late 10 minit. Sama seperti kalau dia pergi 1.20, dia balik 1, dia pukul 2 dia balik. Pukul 2. So, ini pun tak okey.
Ni late 10 minit. So itu fungsi dia lah untuk flexible break minute ini. So temporary saya buat video ini untuk macam mana saya schedule bagi you understand dulu. Kalau you tak faham, saya mungkin ada orang komen kat bawah, saya baru buat video yang seterusnya lah untuk explain lagi detail tentang ini flexible break. Jika ada free time, saya akan buat lagi new video tentang ini break time. So exclude break from working hour, you tekan ini. So dia tak dapat, dia akan tak kira itu working hour. Macam dia break time, dia ada kira dalam waktu hour. Biasa you tak payah tick lah, dia akan auto kira sendiri. Lepas tu you save. Okay. So ini untukkan schedule attendance. So kita pergi clocking range. Clocking range adalah sangat senang untuk understand. Okay, kita save dulu. Kita break ke clocking time. Yang ini clocking time kan, Monday kan? Pukul 9. So, you clocking range, kalau you ada set maksimum, pukul macam 7 pagi. AM. Okay, sorry. Pukul 7 pagi. So, kalau dia datang sebelum 7, you time kat itu machine ada record, tapi sistem tak accept dia punya attendance. Dia anggap dia belum datang lagi. Tak datang. So, staff kena lepas pukul 7 baru boleh time. Okay. So, yang sama seperti yang break time resume lah. You boleh control dia waktu untuk tampilkan device. Okay. Nanti. Lepas tu, ini boleh tick kalau you nak replace dengan latest punya clocking time. So, example, you clock pukul 9, macam dia datang pukul 7.30, dia sudah clock in kan. Dia pukul 8 clock lagi, satu kali pagi, dia akan capture paling latest punya clocking time. Dia pukul 8, bagi latest punya, dia baru record kau. Tak ada, dia tak record. Okay. So, ini take, you boleh kasih employee sendiri define in atau out untuk record. Kalau tentang ini kan, you kena pergi device you, tengok you beli mana satu device. Device itu boleh select in dengan out. Okay. Biasa ini part kurangkan setting. So, kita pergi general. General ini, working hour record into OT. Biasa you pilih OT sudah boleh. OT. Kalau ada record OT dengan done, maksudnya dia sini. OT dengan done punya column, kalau ada guna, dia akan record kat OT lah, bukan work time lah. Kebanyakan adalah record kat OT. So, ini adalah number hour work from hour. Work hour. Okay. Work hour ini, example dia keluar berapa hour you kena tolak jika dia lewat. Dia lewat lebih berapa minit, akan tolak 1 jam. Example dia tolak 1 jam kalau dia lewat lebih 15 minit. Ini minit, ini hour. Okay. So, lagi satu, kalau employee staff lewat lebih berapa jam, dia akan consider annual leave ke MC. So, ini part saya akan explain dalam video yang next. So, subscribe kita punya channel, kita akan ajar lebih banyak lagi tentang ini TCMS V3 punya attendance setting. Okay. So, ini tolak berapa jam dia kerja jika dia balik awal lebih berapa minit. Setiap hari. Dia akan kira setiap hari. Okay. Sebab saya akan video ini saya ajar macam mana setting clocking time. Setting clocking time.
So ini saya brief explain dulu. So ini kalau early modem berapa jam dia akan kira sebagai annual leave atau MC. Okay. So ini part boleh guna tapi kebanyakan kurang guna lah. So saya explain ini akan kemudian, video yang kemudian. So kita datang sini, rounding. Okay. Rounding ini sama work time, work hour. Dia kerja berapa minit, dia akan round ke mid atau up. Yang tadi saya explain kat sini. Okay. Round up. Berapa minit. Kalau you set 15 minit, dalam minit ini datang, dia akan round ke ini minit. Kalau pilih up. Ada nampak? So, saya ada tulis kat sini lah. Ikut dia punya user menu. Kalau you set 15, dia akan round ke up. Atau down. Ataupun midpoint. Sangat senang. Example, dia sudah kerja 32 minit. Sistem akan auto bagi dia 40 minit dia kerja. Itu fungsi dia. Okay. Sorry. Okay. Sorry. Saya kena pergi balik sini. Tertekan silap. So, ini OT pun sana. Berapa minit? Kalau dia OT, you nak round berapa minit? Up atau down atau mid. Okay. So, lagi satu. First rounding time range. Okay. So, ini pun sama. First, dia punya timing. Dia nak round ke berapa. Example, dia pukul 9. Sampai 9.30 minit. You nak round ke berapa minit. You nak round ke 15 pun boleh. Ini untuk waktu first time dia time. Dan ini balik punya time. Sama, dia boleh letak waktu 18 sampai 8.30. You nak round ke 18 pun boleh. Okay. Ini fungsi dia lah. Tengok ada keperluan tak. Okay. Okay. So, ini part. Okay. Siap. So, kita pergi break time. Break time ini, kalau you take ini compulsory, jika you tak nak deduct dia punya lunch time. Okay. Kalau itu employee, kerja half day saja. So, you take ini. Kalau dia kerja half day, macam pukul 1 dia balik, dia takkan deduct itu lunch time lah. So, ini tulis, do you want add auto apply when you include lunch atau dinner time? Kalau you nak automatic add, you tekan add saja. Kalau you tak nak, you tak payah disable, tak payah tick. Kebanyakan kat sini part kan, you tak payah tick. Kecuali you nak gunakan saja. Tapi ini saya akan explain lagi detail untuk video yang lain. Okay, so yang ini, do you want to include lunch atau dinner time into work OT? Kalau dia ada kerja lunch time, you nak kira OT pun boleh. You boleh tick. Okay. Okay, you kena tick ini, baru boleh. Kalau tak ada tick, dia tak dapat guna ini fungsi. Sebab dia auto add breakthrough. Include. Kalau you boleh include lah. Kalau dia ada kerja, dia tak ada keluar lunch time. Okay. Do you want extra? Ini tick kalau dia ada pergi, macam dia balik lunch lewat, dia lebih masa. Mungkin lebih 10 minit, dia baru balik office. So, you boleh deduct dia punya working hour lah. Dia tak ada kira kat itu late sana. Okay. So, yang ini tidak number hour of break time for overtime. So, you boleh deduct
dia punya break time hour. Kalau overtime dia ada lebih. Okay. Kalau overtime dia lebih macam 10 jam. So boleh deduct lah. 1 jam lebih. 1 minit. 10 minit. 10 jam boleh deduct from overtime. Okay. Macam dia ada deduct. Okay. Biasa you biar kosong. Kalau you tak ada guna. Lagi satu overtime. Okay. Overtime ini kan. So overtime ini you boleh take kalau you nak kira awal OT. Awal masuk you nak kira untuk dia. Okay. Ini overtime differential rate interval. You boleh kira rate. Dia akan bezakan keluar. Dia punya overtime. Example kan. Kita cakap pukul 10 malam. Sampai 11.30 malam. Kalau dia ada kerja waktu ini kan. Dia akan split itu overtime keluar. Bagi you tengok. Berapa OT dia buat dalam ini masa. Yang you set. 10 sampai 11.30. Ataupun pukul 8 sudah start. Pun boleh. Okay. Ini fungsi dia lah. So, delete. So, ini boleh set minimum must work to qualify overtime. Kalau you tak ada set ini kan. Example saya yang kita tengok balik. Pukul 6 kan. Lepas 6 dia akan automatic kira overtime. Kalau you ada set ini kan. Macam you cakap. Lepas 30 minit baru kira overtime. Okay. Baru kira overtime. So you kena set. Kalau tak ada set dia akan terus kira overtime. So berapa maximum hour allowed for claim for overtime? Biasa maksimum hanya 24 jam saja. Okay. So deduct short from OT. Kalau ada short, maksudnya dia lewat ke awal balik ke, you nak tolak dari OT pun boleh, you take ini OT saja. Okay. So ini macam tambah waktu untuk dia overtime. Example, dia kerja total kan ada 20 jam overtime. So you nak tambah 1 jam. 1 jam untuk you punya staff. Tak ada problem. Boleh tambah. So kat report dia akan tunjuk kat sana lah. Kalau you kerja overtime lebih 20 jam. Total 1 bulan, you tambah 1 jam bagi mereka. Dia orang. Okay. Okay, so yang last ini. Rest day, off day, holiday, you nak take overtime, you take saja. Kalau ada overtime. Okay, you take ini. Macam holiday time, dia kerja akan kira overtime. Dia punya rest day kerja, dia kira overtime. Dia off day kerja, dia kira overtime. Kalau biasa you take semua, sudah boleh. Save saja. So, itu saja video ini untuk macam mana set yang basicnya clocking time, clocking schedule untuk TCMS V3 ini. So, kalau ada apa problem, you boleh leave komen kat below. Kita akan cuba sedaya upaya untuk jawab you punya masalah. Dan kalau you sukakan video ini, bagilah satu like dan jangan lupa subscribekan channel kita. So, terima kasih menonton.